Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat datang, selamat pagi. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maklum buat satu video untuk kamu belajar tajuk huruf bersambung mata pelajaran Jawi tahun 1. Pelajaran yang selepas huruf vokal, minggu lepas kita dah belajar huruf vokal, jadi pagi ni kita akan belajar huruf bersambung. Macam mana huruf bersambung di huruf-huruf yang alif, ba, ta, sa sampai ya tu kamu dah belajar. Huruf tambahan lagi, kita ada ca, kita ada nga, pa dan sebagainya, ada 6 huruf tambahan tu. Jadi hari ni kita belajar macam mana keadaan huruf-huruf tu bila dia bersambung, bila dia duduk depan, bila dia duduk di tengah, bila dia duduk di hujung, bersambung dengan apa yang sebelum ni, apa yang selepasnya, semua. Okey, mungkin video ni panjang sikit daripada video yang lain, jadi Muallim akan tunjuk satu persatu lah. Tak semua huruf, bagi ni tak semua huruf, jadi yang mana yang dapat kita tunjuklah. Nanti di akhir nanti Muallim akan bagi kamu satu latihan. Muallim akan bagi daripada huruf apa. Muallim akan nak suruh kamu tulis macam mana bila dia bersambung. Okey, boleh? Okey, kita tengok kita punya slide. Sambil Muallim mengajar ni, Muallim akan tutup kamera ni. Jadi kamu akan nampak slide je lah nanti. Okey. 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 Slide ni sama macam buku teks kamu. Okey, sama. Apa sama je dalam buku teks kamu, muka surat 15. Muka surat 15, pelajaran ketiga, menulis huruf bersambung. Ni kita Muallim akan tunjuk dia punya macam mana keadaan huruf apa, dan kita akan banyak buat latihan lah. Buat latihan. Okey, kita tengok setiap huruf ni nanti kita akan bagi kepada bentuk-bentuk dia. Okey, yang pertama huruf alif. Ini ialah huruf tunggal. Ini jadual dia. Huruf tunggal, huruf di awal, huruf di tengah, huruf di akhir bila dia bersambung, huruf di akhir bila duduknya di akhir, bila dia tidak bersambung. Okey, boleh. Okey, ini ialah huruf dia, huruf alif. Macam mana bila dia seorang diri, bila dia tunggal, huruf alif. Geraknya daripada atas ke bawah. Daripada atas pergi ke bawah. Sekali je. Atas pergi ke bawah. Atas pergi ke bawah. Okey. Ini yang merah-merah putus-putus ni, garisan atas dan garisan bawah. Dekat mana kamu nak tulis, daripada garisan atas sampai garisan bawah, lurus je. Okey, macam tu. Huruf tunggal. Yang ni bila dia bersambung. Bila ada huruf sebelum dia, contohnya jim, huruf jim bersambung dengan alif. Macam tu. Ataupun huruf ha, hari contohnya. Ha sambung dengan alif macam tu. Buruknya tulisan. Macam tu. Ha alif. Ra ya ri. Hari. Okey. Okey, kita tengok. Daripada atas garisan, nanti Muallim akan bagi latihan, kamu tulis daripada atas garisan sampai bawah. Lurus je. Jangan sengit ataupun bengkak-bengkok, jangan. Lurus je. Ini ialah huruf alif bila dia bersambung dengan huruf yang sebelumnya dan dia duduknya di tengah. Huruf apa sebelum dia, lepas tu dia alif. Lurus macam tu. Di atas garisan sampai
ke garisan atas, di atas garisan, jangan sampai ke bawah. Jangan kamu tulis sampai ke bawah. Contohnya huruf sebelum di huruf ya, yang kamu tulis ya, contoh ya, ya pun duduk di atas garisan, jangan sambung betul pergi ke bawah, tak, dia sentiasa di atas garisan. Okey, contoh perkataan tali. Okey, contoh perkataan huruf alif yang duduk di awal perkataan ibu. Alifnya duduk macam tu daripada dalam garisan tu, di atas garisan dan tak melebihi garisan atas. Ya di atas garisan, ba di atas garisan, waw, kepala waw duduk di atas, ekor waw duduk di bawah. Kepala waw duduk atas garisan, ekor dia duduk dekat bawah. Okey. Yang ni pula perkataan tali. Perkataan tali, ta duduk di atas garisan, alif sampai garisan atas, lepas tu baru ya. Kepala badan ya duduk dekat bawah garisan. Okey. Lepas tu ini bila alif ni yang warna merah ni, huruf alif bila dia duduk di tengah. Yang ni yang perkataan ibu, alif duduk di depan. Maksudnya bila alif duduk di depan, selepas daripada dia tu dia tak boleh sambung. Bagi je perkataan ibu contohnya, ikan, alif, ya, kaf, nun. Selepas alif ni huruf ya ni dia tak bersambung dengan huruf alif. Dia tak jadi macam tu. Kalau jadi macam tu dia jadi huruf lain. Alif selepas dia tak bersambung. Kalau dia duduk depan, huruf yang datang selepas dia tak bersambung. Contoh kata ibu. Kalau duduk di tengah, kalau huruf alif duduk di tengah, huruf sebelum dia boleh bersambung. Huruf yang boleh bersambung selepas dia boleh bersambung dengan perkataan alif. Contoh perkataan tali. Ta panjang, lepas tu alif bersambung. Selepas alif lama-lamanya tak akan bersambung. Macam tu. Macam tu juga huruf alif bila dia duduk di hujung. Duduk di hujung mestilah tak bersambung kalau dah duduk di hujung. Tapi huruf sebelum dia boleh. Huruf apa yang boleh bersambung dengan huruf selepas dia boleh juga bersambung dengan huruf alif. Contoh singa. Nga, alif. Boleh bersambung dengan huruf sebelum dia. Kalau dia duduk di hujung, seorang diri. Macam ni, seorang diri. Contoh perkataan la, de, lam alif, dal alif, de, lam alif, la, dal alif, da, lada. Jadi alif dia straight je macam dia duduk di awal-awal. Tak bersambung. Huruf dal, kenapa dia tak sambung? Sebab dal dia tidak boleh bersambung dia selepas dia. Satu dia tulis dal macam tu. Dia tak jadi dal alif. Tak jadi. Dia dal, lepas tu alif. Selepas dal pun tak boleh bersambung. Kalau sebelum alif tu huruf yang boleh bersambung macam nga ataupun lam, dia boleh, ataupun ta, dia boleh sambung macam ni. Dia jadi huruf macam ni. Straight, lepas tu baru ada alif. Okey. Kita tengok huruf selepas huruf alif, huruf lam. Kalau ikut buku teks pun selepas huruf alif adalah huruf lam. Sebab kenapa bukan huruf ba ataupun bukan huruf ta, sa, jim ikut urutan? Tak. Kan dalam buku ni kita belajar ikut bentuk dia. Ikut bentuk sebab dia kategori bentuk yang sama ataupun bentuk yang seakan-akan sama. Kenapa? Sebab kalau macam huruf yang di awal, huruf alif, straight daripada garisan atas sampai garisan bawah. Tak lebih daripada garisan bawah. Macam juga lam. Lam ini huruf lam. Tadi huruf alif, ni huruf lam. Macam straight juga. Cuma yang kalau huruf alif, dia boleh bersambung dengan huruf sebelum dia. Kalau huruf lam, dia boleh bersambung dengan huruf sebelum dia dan juga huruf selepas dia. Itu dia. Huruf lam
Kalau huruf lam bila dia duduk di depan, bila huruf lam bila dia duduk di tengah, bila huruf lam bila dia duduk di hujung. Huruf lam bila duduk depan, lam straight tersambung je dengan huruf selepas dia. Contoh perkataan lidi. Lam straight, lepas tu ya, dal, ya. Lam ya, li, dal ya, di. Macam tu. Dia kalau huruf alif tadi, dia tak bersambung dekat sini. Dia tak bersambung dekat sini. Alif tak bersambung, selepas dia ni tak bersambung. Terus huruf barulah. Kalau lam, dia bersambung. Macam tu. Lam duduk di tengah, dia bersambung daripada sebelum dia dengan huruf sebelum dia dan bersambung juga dengan huruf selepas dia. Contoh perkataan beli. Ba, be, lam, yali, beli. Bersambung dengan huruf ba sebelum dia, bersambung juga dengan huruf ya selepas dia. Macam tu. Okey, bila dia duduk di hujung, bersambung dengan huruf sebelum dia. Contoh perkataan mahal. Mim alif ma, ha lam hal, mahal. Bersambung. Ha selepas dia lam, bersambung juga. Okey, macam tu. Okey, boleh? Kalau dia duduk huruf di akhir dan dia tidak bersambung dengan apa-apa, dia sama macam dia duduk tunggal di seorang. Sama macam dia duduk di tunggal. Contoh perkataan halal. Lam alif, selepas alif tidak boleh bersambung, jadi dia tunggal macam huruf lam biasa. Ha, lam, alif, lam macam ditunggal juga. Macam tu. Okey, seterusnya tadi kita tengok huruf alif dengan huruf lam sebab dia kategori huruf yang sama. Cuma seakan-akan sama, dia tak betul-betul sama. Ini huruf ba, kategori dia huruf sama macam huruf ba, ta, sa. Ba, ta, sa. Dia beza pada titik je. Dia punya bentuk huruf dia kalau dia bersambung sama. Huruf ba bila dia tunggal, ba. Ba sekeping. Sebiji. Huruf ba macam tu. Kalau dia bersambung dengan selepas dia, ba bersambung dengan apa? Sin contohnya. Contoh perkataan baju. Ba bersambung dengan huruf alif. Jim, waw, ju, baju. Ataupun ba apa? Waw contohnya. Ba, waw. Selepas huruf ba boleh bersambung. Sebelum huruf ba juga boleh bersambung, juga selepas huruf ba pun boleh bersambung. Kalau dia duduk tengah-tengah. Contoh perkataan ta, te, ba, waw, bu, tebu. Ta, te, ba, waw, bu, tebu. Ataupun duduk di tengah. Contohnya apa-apa. Sin, mim, ba, waw, sembuh. Perkataan apa sembuh? Contohlah. Ba, waw duduk di tengah. Boleh bersambung. Kalau dia duduk di hujung pun dia boleh bersambung dengan huruf sebelum dia. Contoh perkataan sebab. Sin, sebab, ba. Sebab. Huruf sebelum dia bersambung. Macam tu. Beza huruf ba, ta dengan sa, titik dia satu di bawah. Sentiasa titik satu di bawah. Jangan tertukar. Jangan ada lagi yang tertukar dengan huruf ta ataupun huruf sa ataupun nya. Tak ada yang bertukar. Sebab tu Maklim bagi latihan yang sebelum ni. Huruf vokal tu. Walaupun kalau boleh, sebab Maklim bagi latihan tu ada banyak juga. Kalau boleh tulis dengan tangan. Walaupun kamu ada printer, walaupun kamu boleh print. Kalau yang mana yang Maklim suruh hantar dekat classroom, nak suruh tulis terus kat dalam classroom, boleh baru tulis. Kalau yang Maklim suruh tulis tangan, kalau boleh tulislah tangan. Kalau lambat pun tak apa. Jadi mak ayah pun jangan risau sebab ini adalah latihan untuk dia menulis. Kalau dia menulis tu dah laju, baik dia jadi tahun 5. Jadi sebab ni tahun 1, sebab tu dia tulis lambat lagi. Tapi jangan risau, mula-mula ni je yang lambat. Lama-lama nanti dia jadi laju. Jadi lepas ni tak perlu, kalau boleh mak ayah pun jangan risau. Biar je dia menulis. Lambat pun tak apa.
Okey, yang ni pula huruf ba bila dia tak bersambung dan dia duduk di hujung perkataan. Dia sama macam keadaan bila dia tunggal. Okey. Contoh perkataan iqlab. Alif, qaf, lam, alif. Lam, alif tidak bersambung dengan huruf selepas dia. Lepas huruf alif. Ba. Macam tu. Iqlab. Okay, contoh perkataan ta. Ta pun sama. Ta bila dia duduk di depan boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Ta bila duduk di tengah boleh bersambung dengan huruf sebelum dan juga selepas dia. Ta bila duduk di hujung boleh bersambung dengan huruf sebelum dia. Bila dia tunggal sama macam bila duduk di hujung tidak bersambung dengan mana-mana, sama macam huruf dia ketika dia tunggal. Contoh perkataan tali. Ta boleh bersambung dengan alif, lam, ya. Bintang. Nun sebelum huruf ta boleh bersambung dengan huruf ta, boleh lagi bersambung dengan huruf nga selepas dia. Okey, ubat. Alif, waw, u. Ini kita yang belajar huruf vokal minggu lepas. Alif, waw, u. Ba, ta, bat. Ba selepas huruf ba boleh bersambung dengan huruf ta. Sebab ta boleh juga bersambung dengan huruf yang sebelum dia. Surat. Ra sama macam huruf dal, sama macam huruf waw. Selepas huruf waw, selepas huruf ra, selepas huruf dal tidak boleh bersambung dengan mana-mana huruf dah. Jadi kalau ada huruf selepas dia, keadaan dia sama macam huruf dia bila dia tunggal. Ta macam tu, sebiji. Okey. Ini huruf ta bila duduk di depan, ta bila duduk di tengah, ta bila duduk di hujung, ta bila duduk hujung tak bersambung dengan mana-mana. Okey. Sama juga macam sa. Ta, ba, ta, sa. Sama je. Boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Dia boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Dia boleh bersambung dengan huruf sebelum dia. Boleh juga bersambung dengan selepas dia. Boleh juga bersambung dengan selepas dia kalau duduk di hujung. Kalau ada perkataan yang tak boleh bersambung dengan dia, selepas dia, contoh macam dal, waw dengan ra tadi, dia kekal huruf dia bentuk macam mana bila dia tunggal. Contoh perkataan salji. Di awal perkataan, sa boleh bersambung dengan huruf lam untuk menjadi perkataan salji. Okey, contoh perkataan misal. Misal boleh bersambung dengan huruf sebelum dia, huruf ya. Boleh bersambung dengan huruf selepas dia. So, dia boleh jadi perkataan misal. Perkataan hadis. Boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Huruf la sekali bila ya, sa, hadis. Selepas huruf alif tidak boleh bersambung dengan mana-mana huruf. Jadi dia kekal keadaan dia macam mana bila dia tunggal. Contoh perkataan selasa. Lam, alif, sa. Okey, boleh. Kemudian huruf nun kategori bentuk yang lain pula. Jadi kita baca huruf alif dengan huruf lam. Bentuk dia seakan-akan sama. Bentuk ba, ta dan sa. Huruf dia memang sama. Bila duduk ujung, bila duduk tengah, bila duduk di depan. Cuma beza je pada titik je. Ini kita tengok huruf nun. Huruf nun, selepas huruf nun boleh bersambung. Contoh perkataan nasi boleh bersambung dengan huruf alif. Sebelum huruf nun boleh lagi bersambung. Juga selepas huruf nun boleh bersambung kalau duduk tengah-tengah. Contoh perkataan nanti, nun, taya. Duduk di tengah-tengah boleh bersambung. Bila duduk hujung, dia boleh juga bersambung dengan huruf yang boleh bersambung. Contoh makan. Kaf, nun, kan. Nun kalau duduk hujung dan tidak bersambung. Contoh perkataan kerana. Selepas alif tidak boleh bersambung. Selepas alif tak boleh bersambung. Jadi dia kekal huruf dia macam mana bila dia tunggal. Nun bila duduk tengah. Nun bila duduk depan. Nun bila duduk tengah. Nun bila duduk hujung. Nun bila dia duduk hujung tak bersambung dengan mana-mana perkataan lain. Contoh huruf nun kategori dia sama dengan huruf ya. Huruf ya dan juga huruf nya. Ya keadaan dia sama. Cuma bentuk je lain dengan huruf nun tadi. Okey, contoh ya. Duduk di depan boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Kalau duduk di tengah boleh bersambung dengan sebelum dan selepas dia. Bila duduk ujung boleh bersambung dengan sebelum dia. Ya contoh. Ya wow. Ya wow apa? Ya wow you. You apa you? You bukan maksud dia I love you. You dekat sini ikan. Ikan you. Ikan you bukan yo.
bukan you tapi you. Ya duduk di depan, boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Contoh huruf wow. Jadi you. Okey. Ya boleh bersambung dengan sebelum dia dan juga selepas dia. Boleh bersambung dengan sebelum dia, boleh bersambung dengan selepas dia. Contoh 5. Lam boleh bersambung dengan ya, duduk di tengah. Boleh terus bersambung dengan huruf min. Ya pula bila dia duduk di hujung boleh bersambung dengan huruf sebelum dia. Macam perkataan Nabiyu. Nabi. Boleh bersambung dengan huruf ba yang duduk di sebelum dia. Kalau dia perkataan huruf di hujung perkataan dan huruf dia tak boleh bersambung dengan huruf sebelum dia, contoh ra. Kita boleh bagi contoh dia huruf dal, huruf waw dan juga huruf ra tak boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Jadi kekal keadaan dia sama macam huruf dia bila dia tunggal. Okey. Seterusnya huruf nya. Nya pun sama macam huruf nun. Nya sama macam huruf nun, cuma titik je lain. Nya bila dia tunggal, titik dia ada 3 duduk di atas. Bila dia bersambung di depan, titik dia 3 di bawah. Bila dia bersambung di tengah, titik dia 3 di bawah. Bila dia duduk di hujung ke dalam keadaan dia bersambung dan juga tidak bersambung, titiknya 3 di atas. Sama macam dia ketika dia huruf tunggal. Ini special huruf nya. Kalau dia bersambung duduk di depan, contoh perkataan nyamuk, titik dia 3 di bawah. Dia boleh bersambung dengan huruf selepas dia. Kalau nya duduk di tengah, dia boleh bersambung dengan sebelum dia, boleh juga bersambung dengan selepas dia. Tapi 3 titik dia tu tukar daripada atas jadi bawah. Contoh penyebab. Perkataan penyebab, nya duduk di tengah, 3 titik di bawah. Ataupun perkataan penyakit. Nya 3 titik di bawah, kaf ya ta, penyakit. Kalau dia duduk di hujung dan dia tunggal, dia 3 titik di atas. Contoh kata kawannya. Kawannya, nya duduk selepas huruf nun, titik dia 3 di atas. Sama macam kalau dia tak bersambung selepas huruf alif, dia tak bersambung, dia sama macam keadaan dia huruf dia bila dia tunggal, 3 titik di atas. Okey. Sampai kat situ. Habis kita punya slide. Nanti Mu'allim akan bagi latihan dalam classroom kamu. Untuk huruf yang kita dah baca ni. Okey, jadi Mu'allim harap semua boleh faham. Sebab kita belajar dalam video. Okey. Tak keluar pula gambar Mu'allim. Okey, tak apalah. Yalah. Okey. Sampai di situ saja video kita pada hari ini. Mu'allim harap kamu dapat belajar sesuatu walaupun bukan belajar secara berhadapan. Kamu tengoklah video ni sampai habis, dan nanti Mu'allim akan bagi tahu dalam grup bila Mu'allim siapkan kamu punya latihan. Tapi setakat latihan yang kita bagi, yang Mu'allim nak bagi semuanya latihan untuk sambung huruf, sama ada sambung duduk di depan, di tengah ataupun di hujung. Sama ada duduk di hujung bersambung ataupun tak bersambung. Okey, sampai di situ dulu. Assalamualaikum.